Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat sama-sama kembali pertemukan Allah untuk menyambung pengajian tadabbur siri keempat, buku yang keempat berkaitan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Rahman iaitu Allah, kaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmatnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya yang pertama, Allah menurunkan panduan rujukan kita, yang ini Quran. Allah mengutuskan Rasul sebagai contoh tauladan, dan Allah memberikan kita ni sebuah sistem hidup yang sempurna, yakni Islam. Dan yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita alat ma'rifah, ma'rifah, alat untuk mengenal Allah, alat untuk mengetahui hakikat yang gaib, perkara yang gaib. Ya. Innalillah. Okey. Jadi pada hari ini kita akan bincang tentang yang keempat, rahmat Allah yang besar kepada semua makhluknya, iaitu yang keempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan apa yang kita sebut alat ma'rifah. Alah ma'rifah. Alat ma'rifah. Alat ma'rifah maknanya apa? Alat untuk kita boleh menerima ilmu dan juga menyampaikannya. Receive, terima, dan menyampaikan, dua perkara lah. Baik, kita tengok pada kata-kata pada Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala telah membekalkan bagi setiap manusia alat ma'rifah supaya ia dapat menerima ilmu dan berkongsi dengan orang lain dalam keadaan ia berupaya memilih di antara hak dan batil. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali kita rujuk dalam surah 16 ayat 78. Surah 16 ayat 78. Tujuh puluh lapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah akhraja apa? Telah mengeluarkan oleh ia. Ini kalau kita belajar kaedah ni, dia sama macam kaedah 10. Cuma kaedah 10 3 huruf, dia 4 huruf. Kan? Kaedah 10 kalimah 3 huruf, awal akhir baris patah kan? Fa'ala, khatama, kataba, nazala, semua tu. Yang ni kharaja. Sekarang ni dia bukan kharaja, dia akhraja. Bezalah. Kalau kharaja rujuk pada perbuatan yang lazim. Kalau kharaja perbuatan tu lah lazim. Jadi sekarang ni alat makrifah bincang ni. Surah berapa? 16 ayat 78. Jadi Allah kata apa? Dia perkataan kita tengok dulu, dia akhraja kan? Akhraja. Asal dia kharaja. Kharaja. Bila kharaja ni, perbuatan ni kita sebut lazim. Ni fi'il, ni lazim. Ni disebut fi'il yang lazim. Lazim ni makna dia apa? Keluar. Dia telah, makna dia telah keluar oleh ia lah kalau kita terjemahkan. Ini makna dia telah keluar oleh dia ataupun ia lah. Lazim ni maksudnya perbuatan ni tak pindah mana-mana, melainkan kembali kepada pembuat tu sendiri. Lazim jadi sekarang ni siapa yang keluar? Yang ni kharaja ni maknanya siapa yang keluar? Dia lah. Benda yang keluar siapa? Benda yang keluar dia lah juga. Pertama soalan dia, setiap fi'il ada apa? Fi'il dia ada tambah apa? Fa'il. Kalau lagi dia ada maf'ulun bih, objek. Kan? Fa'il ni apa? Pelaku. Kemudian disebut maf'ulun bih ni apa? Objek. Objek yang kena laku tu lah, kena buat tu. Okey. Tapi untuk lazim ni, fa'il dan maf'ulun ni, sebab tu dia tak ada maf'ulun bih. Sebab dia hanya ada fa'il. Ini yang mana lazim. Jadi sekarang ni soalan dia, fa'il ni siapa? Si pembuat perbuatan keluar ni siapa? Dia. Objek yang keluar siapa? Dia juga. Bila macam ni, seolah-olah tak ada objek lah sebab dia sendiri. Ni nama dia fi'il lah lazim. Okey. Jadi tak ada benda lain melainkan dia juga. Yang pembuat ni, pembuat keluar. Yang keluar tu juga dia. Tu nama dia lazim. Kena kat dia je. Kalau ni, bila nak jadikan sesuatu yang lazim ni, kepada muta'addi kan. Ta'addi ni maknanya menjangkau kepada benda lain. Satu perbuatan tu dia menjangkau kena pada benda-benda objek lain. Yang ni objek ni dia sendiri juga. Pembuat pun dia, objek dia pun dia juga, pelaku ni juga. Tapi untuk jadikan macam tu dia kena tambah imbuhan apa ni antaranya? Hamzah depan. Bila hamzah depan, ni nama dia fi'il
Ini fi'il ni disebut muta'addi. Muta'addi. Muta'addi ni ada objek. Jadi sekarang ni, yang ni objek tak ada. Dia ada pelaku je. Yang ni makna dia apa? Makna dia telah. Boleh ke kita kata telah keluar? Dia ada objek, dia ada fa'il, dia ada maf'ulun bih. Jadi kita kata mengeluarkan. Boleh? Boleh iya ataupun dia lah. Kan dah beza kan? Jadi siapa yang buat perbuatan keluarkan tu? Keluar tu? Benda lain. Yang keluar pula benda lain. Faham? Jadi fa'il dia ada fa'il, dia ada fi'il ni pertama dia fi'il lah. Sekejap. Jadi sekarang ni kat sini kes ni fi'il tambah dengan fa'il tambah dengan maf'ulun bih. Ni ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi sekarang ni perbuatan dia mengeluarkan. Siapa yang keluarkan? Dalam ni contohnya Allah lah. Fa'il dia Allah. Maf'ulun bih. Objek apa yang keluar dalam ayat kita ni? Kamu. Antum. Kamu. Allah mengeluarkan siapa? Kamu. Betul tak? Jadi kan ni maf'ulun bih ni, bila macam ni nama dia apa? Muta'addi. Kalau yang keluar ni contohnya Ali. Fa'il dia siapa? Ali. Ali yang keluar. Ada tak objek yang keluar? Tak adalah. Ali ni sendiri. Dia tak berpindah kat mana-mana. Faham? Ni lah lazim. Yang ni nama dia muta'addi. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Bila muta'addi macam ni. Dia ada dua benda yang berbeza. Dua entiti. Satu yang buat perbuatan. Satu benda yang kena buat lain. Tapi bila lazim, sama je, tak ada benda lain. Meningkat tak ada pindah mana-mana. Kat yang buat perbuatan tu juga. Faham? Faham tak konsep lazim muta'addi? Antara cara nak buat daripada kharaja, sekarang ni tambah apa? Tu tambah je satu hamzah, tu jadi beza makna dah. Sebab tu bahasa Arab ni dia sangat complicated. Bukan complicated lah, dia sangat detail lah. Dia perbuatan, dia ayat sikit je, tapi mana kita jadi panjang. Imbuhan kan banyak. Beza lah. Jadi sama tak? Telah keluar dengan telah mengeluarkan. Lain. Kita tambah mekan. Dia tak ada, tambah hamzah je. Okey, jadi sekarang ni barulah nampak. Jadi akhraja ni menunjukkan apa? Siapa yang buat perbuatan ni? Akhraja ni? Allah. Apa objek yang kena dengan perbuatan Allah ni? Kamu. Nampak tak? Dalam ni akhraja yang keluarkan Allah. Allah buat perbuatan tu. Yang kena dengan perbuatan Allah tu siapa? Kamu. Kita lah. Sebab tu kita terjemah Allah, dia dan Allah telah mengeluarkan kamu. Okey. Mim butu ni, daripada butu ni perut-perut. Butun daripada batnun. Jamak dia jadi butun, perut. Jamak taksir. Daripada perut-perut ummahati, induk-induk ataupun ibu-ibu bagi kamu. Jadi Allah keluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu. Jadi di sini perkataan yang Allah bagi dalam ayat ni, ini secara lumrahnya, secara apa orang kata, umumnya macam inilah manusia. Keluar daripada perut ibu. Tak ada pula manusia keluar daripada perut bapa ataupun selain daripadanya, melainkan ada tak manusia keluar daripada perut? Tak ada manusia keluar daripada perut lelaki kan? Ada? Tak ada. Melainkan siapa? Kuda laut. Kuda laut keluar daripada perut. Tapi sebenarnya bukan kan? Dia simpankan telur tu. Kuda laut jantan tu dia eramkan telur. Yang betina tetap keluar telur. Kuda laut tu dia makan-makan, dia akan simpan dalam perut dia. Sampai masa anak tu baru dia
sembuh kan, dia keluar kan sebenarnya. Bukannya dia yang bertelur. Tak. Betul lah, kuda laut. Jadi sebenarnya kalau kata keluar perut, bukan keluar perut lah. Apakah kejadian manusia yang mana dia daripada lelaki? Hawa dari siapa? Itu je satu. Hawa daripada rusuk. Kan? Itu je. Bukan kejadian dia macam dalam ayat ni. Tapi generasi lepas tu semua daripada perut ibu. Semua daripada perut ibu. Ada tak yang keluar daripada bukan mana-mana perut? Ada tak manusia yang tak keluar daripada mana-mana perut? Nabi Adam lah. Nabi Adam lah. Perut mana? Perut siapa? Tak. Nabi Adam Allah sendiri cipta. Kan beza. Faham? Jadi secara umumnya manusia macam ni. Kecuali beberapa. Siapa? Adam dan Hawa. Yang lain? Semua. Jadi itulah kita semualah. Ni Allah maknanya ayat ni cerita siapa? Kamu ni siapa? Generasi Nabi Adam dan Hawa tu. Zuriat dia semua keluar daripada perut. Bermula daripada anak Adam dan Hawa, sampailah semua keluar daripada perut siapa? Ibu. Tak ada pula tiba-tiba berangan lelaki nak mengandung. Tapi ada berlaku tak manusia macam tu? Hal tu tak akan berlaku. Itu hanya angan-angan yang palsu je. Angan-angan hawa nafsu dan syaitan lah. Okey, jadi wallahu jazakillahu khairan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah keluarkan kamu semua wahai anak-anak Adam. Sebenarnya ayat dia macam itulah. Kita boleh terjemah. Kita faham macam ni. Wahai siapa? Anak-anak Adam dan Hawa ni dari perut siapa? Perut ibu-ibu kamu semua. Jadi ayat yang macam ni kita nak faham lagi, kita buka surah 4. Surah siapa ni? Surah para wanita. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Jadi ni Allah seru siapa? Semua manusia. Bermakna ni ayat ni melibatkan semua manusia. Jadi ayat ni cerita tentang apa? Tentang fitrah. Tentang fitrah manusia. Memang mereka semua akan akui benda ni walaupun mereka bukan orang beriman pun. Tak perlu beriman pun benda ni. Benda ni ada benda nilai manusia yang tak perlukan kepada apa? Keimanan pun, sebab tu Allah seru semua. Semua boleh fikir benda ni sendiri. Dalam ni surah apa? 4 ayat 1. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Tuhan kamu. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu dengan berfikir secara logika ni kamu boleh tahu dah. Iaitu siapa dia ni? Iaitu dialah yang cipta kamu dari nafsin wahidah. Jadi siapa nafsin wahidah? Nafsin wahidah tu apa? Adam lah ni. Ni bukan kita semua. Ni Nabi Adam. Jadi kita daripada satu induk Nabi Adam. Dia cipta kamu daripada satu Adam. Okey. Kemudian wa khalaqa minha. Dan dia telah mencipta daripada bahagiannya. Ni bahagian lah ni. Nya ni rujuk pada siapa?
Adam lah ni nafsin wahidah. Nafsin ni dia muannas. Tapi bukan makna Adam tu muannas. Kalimah nafsin tu muannas. Faham tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, nafsin tu kalimah dia memang muannas. Sebab tu nafsin sifat dia wahidah, ni sifat. Jiwa, diri yang satu. Tak kira lelaki ke perempuan. Dari sudut bahasa nafsin ni muannas, bukan dari sudut hakikinya. Jantina, bukan Jadi dia dah cipta kamu daripada satu jiwa, yakni apa maksud satu jiwa ni? Adam. Dan dia ciptakan daripada jiwa yang satu ni, daripadanya bahagiannya zaujaha. Pasangannya siapa? Hawa. Inilah ayat yang kita sebut tadi tu. Dan wabassa. Wabassa maknanya apa? Wasa ni maknanya spread, sebar. Asal makna dia. Jadi dia mengembangkan daripada huma, dua-dua pasangan tadi tu siapa? Jiwa yang satu dia cipta ni Adam dan Hawa. Ni Hawa daripada rusuk mana? Kiri kanan? Kiri. Yang paling bengkok. Dalam hadis kan, yang paling bengkok Nabi Adam tu. Dan daripada keduanya lah berkembang manusia ni menjadi rijalan kathiran, lelaki yang ramai dan wanita yang lagi ramai. Dia tak sebut nisaan kathiran. Nisa tu sini menunjukkan ramai sangat dah. Kalimah nisa tak ada mufrad. Faham? Nisa ni kalimah tak ada mufrad. Kalau kita nak kata perempuan seorang, kita kena panggil apa? Imro'ah. Imro'ah. Nisa memang maknanya ramai lah. Perempuan memang ramai maksudnya. Rojulun. Rojulun. Rijal ni ada mufrad, ada tak? Rijalan kathira. Rijal juga maknanya pemimpin lah. Juga. Dan nisaan perempuan yang ramai. Wattaqullah. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi, yang tasaalu apa? Tahajun maksudnya. Makna ta'ala maksudnya hajat. Yang kamu sentiasa berhajat kepada dia dengan segala benda. Kita nak udara ni semuanya, kita perlu kan? Banyak hajat kita yang kita tak perasan tapi kita berhajat. Bila Allah lenyapkan baru kita tahu, ya kita sangat perlukan. Itu maksud dia. Jadi yang kamu bukan minta ni sebenarnya. Kamu sentiasa memerlukan apa dia? Bantuan dia, Allah. Wal arham, dan bersilaturahim lah kamu. Jagalah hubungan sesama manusia ni. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah ke atas kamu adalah maha mengawasi. Jadi ni, ya. Ini dia sebut lelaki dan perempuan kan? Mana pula yang golongan pondan? Tak ada lah. Tak ada sebenarnya. Tak ada. Ya, maknanya itu maknanya apa? Fasad. Itu berlaku kerosakan. Bila Quran tak ada kata tak ada tu, maknanya apa? Kita nak bolehkan ada kan, kita nak cuba paksa ada, tak ada. Allah kata macam ni dah. Maknanya apa? Kena diperbaiki. Itu bukan benda sihat lah maknanya. Itu tak sihat lah. Itu dah berlaku apa? Perubahan lah. Sebenarnya. Sebab itulah kita kena betulkan. Kan? Jadi, contohnya orang kata apa? Khunsa Khunsa ni dia hakikatnya dia kena pilih. Dia tak boleh, saya memang dua-dua, tak ada. Dia mesti salah satu. Dia cenderung kat mana, mesti ada. Maksudnya macam itulah. Mesti ada kecenderungan. Dia sebenarnya, usaha ni kan kalau dia ada dua kelamin tu, mana yang aktif? Doktor tahu mana satu yang aktif. Sebenarnya. Macam itulah. Itu ujian manusia. Dalam hadis adalah rasanya tentang macam tu. Tak pasti saya hadis. Tapi tentang benda tu, itu satu ujian lah. Tapi hakikatnya Allah nak bagi tahu Quran ni satu sistem yang tetap Allah buat macam ni lah manusia. Contohnya, tapi maksudnya lelaki ni kalau kadang-kadang ada yang lembut ke apa kan, itu lain cerita lah. Yang penting dia tak jadi perempuan lah, dia lelaki juga. Tapi faktor hormon dia berbeza, itu je. Jadi begitulah, dia tak boleh tiba-tiba nak berubah, nak tukar pula. Tak boleh. Jadi sepatutnya itu siapa yang itu termasuk dalam hadis tu. Fa'abawaihu jugalah boleh. Dia dijedahkan dengan satu
style yang menyebabkan akhirnya berubah dia punya. Sebab itulah ibu bapa kena berilmu, kena tahu. Ni tak boleh ni, kita kena bagi dia laki-laki lah. Dia yang biarkan macam ni perempuan, akhirnya tiba-tiba berubah nilai. Dia dah tukar siapa tu? Ubah ciptaan Allah dah, tak boleh. Jadi kena dia ni lah. Didik lah. Jadi wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab tu Nabi suruh berjanggut dah. Nabi suka bagi nampak lelakian tu semua. Innallaha kana alaikum raqiba. Semuanya Allah maha mengawasi ke atas segala tingkah laku kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, baik, pada kita punya ayat surah 16 ayat 78. Baik, ini kejadian manusia ni pada asalnya keluar daripada perut ibu mereka, menunjukkan betapa besarnya apa dia? Satu, apa ayat ni nak kata? Allah mention ummahat ni, ini satu benda. Betapa besarnya jasa ibu-ibu tu lah. Ibu, ini satu perkara. Kemudian la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak kamu mengetahui satu benda pun. Biasa syai'an ni sedikit pun, apa pun tak tahu. La ta'lamuna syai'an, tanpa kamu tahu apa benda pun, maknanya kamu jahil masa ni. Dalam keadaan kamu jahil. Jadi kerana sebab inilah Allah beri kita alat makrifah, kelengkapan, supaya kekurangan ini dapat diperbaiki. Kekurangan ini dapat dihilangkan. Sebab tu Allah kata wa ja'ala lakum, dan dia telah menjadikan untuk kamu 3 perkara penting lah. As-sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran, penglihatan, serta akal, fikiran. Afidah ni akal, fikiran. La'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur. Jadi alat inilah disebut alat makrifah. Apa dia? 3 ni. Pendengaran, telinga, penglihatan dan juga akal. Pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Baik, apa fungsi pertama? Pendengaran. Jadi alat yang paling utama sekali yang Allah sebut pendengaran dulu. Sebab tu dah pendengaran nombor 1. Telinga. Yang terakhir akal ni. Ini saluran. Dan ini dia punya pusat untuk memilih maklumat tu. Menetapkan maklumat tu. Afidah. Itu pertama, Allah suruh kita guna telinga kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam surah 8. Surah Al-An'am. Ayat 20. 8 ayat 20. Jadi alat makrifah as-sam'a kan nombor 1. Telinga. Surah 8 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa rasulahu. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Wala tawallau anhu, dan janganlah kamu
berpaling daripada dua-duanya, iaitu Allah dan Rasul. Macam mana berpaling apa? Daripada seruan taat lah. Macam mana kita nak dapat ketaatan kepada Allah dan Rasul ni? Ambil tahulah apa dia punya kata-kata dia. Jadi janganlah kamu berpaling daripadanya wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar. Jadi kat sini Allah sebut apa? Taat. Tapi Allah sebut dengar. Apa kaitan dengar dengan taat? Kan? Taat ni maksudnya buat kerja lah, perbuatan lah. Tapi Allah kata sedangkan kamu dengar. Maksudnya apa? Jadi tak mungkin seorang tu boleh taat tanpa telinga dia masuk saluran pertama dulu. Dia kena masuk telinga dia satu benda, barulah dapat dengar tu. Macam kita lah komputer ni, tak mungkin kita punya perisian ni boleh dijalankan nak masuk Microsoft Word, kan? Tapi macam mana nak buat Microsoft Word ni? Contoh, dia kena install, masuk benda dalam. Kena install dulu sampai lengkap baru boleh gunakan. Begitulah juga manusia. Macam mana dia nak taat Allah dan Rasul? Kena apa saluran untuk install? Kalau komputer ni dulu CD. Masuk CD baru boleh masuk. Ataupun sekarang USB. Dah berubah kan? Cucuk baru boleh masuk. Kita saluran untuk masukkan? Telinga. Tapi telinga dengar apa? Faham? Baru boleh proses, baru boleh jalan, baru boleh bergerak, program ni boleh jalan. Sekarang ni program tak berjalan-jalan. Sebab apa? Install apa masuk? Dia jalan program lain lah. Program yang rosak lah berjalan. Tak? Proses tu siapa? Proses tu hati kita ni. Kan? Memilih benar salah tu. Ikut apa saluran yang masuk lah. Kalau masuk saluran lain, itulah proses dia. Faham? Jadi clear tak didikan Allah nak kata ni? Allah memang kata taat Allah Rasul. Tiba-tiba Allah kata tasma'un. Suruh taat. Tiba-tiba sini. Apa kaitan sini dengan taat? Faham? Jadi penting tak kita halakan ni? Itu satu. Dan Allah kata apa? Allah sentuh ni je. Allah sentuh ni je dalam ayat ni. Tapi sebenarnya bincang bab taat. Tapi Allah tak sentuh benda lain. Allah sentuh apa? Telinga je. Sebab ini punca kepada manusia tu mampu taat atau tidak. Tapi kalau telinga dia sumbat benda lain, dengar benda lain, kan? Agak-agak apa jadi agak-agak? Jadi sekarang Allah kata apa? Wala takunu. Pertama Allah arah. Arah kan? Ni arahan. Taatlah kamu, arahan. Ayat pertama ni arahan. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, jangan kamu tak taat. Sedangkan kamu dengar. Maksudnya apa? Saluran, betul lah saluran tu. Betulkan saluran kamu. Sekarang ni, yang ni Allah kata, janganlah kamu berpaling sedangkan kamu dengar. Maksudnya kurang-kurangnya ada dengar tak? Ada dengar, tapi berpaling. Cuba bayangkan yang tak dengar langsung. Ni Allah kata, dah dengar tapi berpaling kan? Okey, yang tak dengar langsung macam mana? Yang dah dengar pun boleh berpaling. Okey, kalau yang tak dengar langsung? Faham? Ini maksudnya dia dengar juga. Tapi masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini Allah cerita pasal Nabi dan sahabat dia lah semua ni. Ni, yang mereka memang bangsa Arab yang faham semua tu. Allah tegur siapa ni? Allah tegur Abu Jahal juga ni, ayat ni. Kan? Yang kenal Rasul siapa? Dia dengar seruan Nabi tu betul. Tapi dia buat apa? Dia tetap tak nak ikut. Kan? Kita pula, hari ni, bayangkan, begitulah kerja syaitan. Dia dah buat kita lebih teruk daripada itu lagi. Apa dia? Apa pun tak dengar, tak dapat apa langsung. Jadi itu yang kita nak ubah benda ni. Dengar dan faham. Sebab dengar ni rupanya Quran untuk apa? Kesimpulan dia, tujuan dengar Quran untuk apa? Taat. Macam mana nak taat? Dengar, masuk dalam hati, kena faham. Sebab itu Allah kata seterusnya, wala takunu. Kita baca ayat 21. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mereka mengaku, mereka kata apa? Sami'na. Kami dah dengar. Allah kata apa? Allah kata di mereka dengar ke tak? Wahum la yasma'un. Padahal mereka tak dengar. Apa maksud mereka tak dengar? Pekak ke? Bukan. Tapi bukti dengar adalah taat. Bukti dia dengar, dia taat. Ibu kata kat anak dia, pergi kedai. Dengar tak mahu cakap ni, pergi kedai. Lepas tu mak dia kata, pekak ke? Padahal anak dengar. Bukti anak dia dengar mak dia cakap, maknanya dia pergilah kedai tu. Macam tu juga Allah kata pada hamba-hambanya. Janganlah kamu jadi seperti orang yang dakwa kami dah dengar, namun mereka tak taat sebenarnya. La yasmaun. Jadi sebab tu tujuan dengar Quran untuk apa? Bagaimana saya nak baca Quran, nak dengar sampai saya boleh taat arahan. Jadi macam mana nak cara dia? Tadabbur lah. Fahamlah dia. Baik. Dan Allah cela pula tu. Setelah Allah keluarkan arahan dan Allah bagi tahu larangan jangan jadi, kemudian Allah keluarkan celaan. Ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Jadi sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak melata di muka bumi ini, yang ada di sisi Allah ni adalah makhluk yang macam mana? Makhluk yang pekak, yang bisu, yang la ya'qilun, tidak. Ya'qilun ni dalam Quran antaranya maksud dia yafhamun, yang tak mahu memahami. Sebab tu dia tak mahu memahami, betul. Yafhamun maksud dia, akal untuk fahami, untuk memahami sesuatu. Akal ni maknanya ikat kan, dia ikat benda tu, dia dah faham. Jadi sesungguhnya seburuk-buruk haiwan melata yang di sisi Allah ini adalah orang-orang yang apa? Pekak, yang bisu. Kenapa Abu kata pekak dan bisu? Ni semua alat makrifah. Pekak sebab saluran dia telinga ni lah untuk dengar tadi. Dan bisu, dia bisukan diri dia, tak menyampaikan. Yang la ya'qilun, yang tidak memahami apa yang dia dengar. Maksudnya yang tidak memahami apa yang dia dengari. Inilah makhluk yang paling buruk. Nampak tak celaan ni? Jadi kita sekarang ni rasa macam puas hati tak kita buat tak nak faham? Taklah, sebab ni dapat celaan ni. La ya'qilun. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ialah orang yang apa dia? Pekak, bisu dan tidak memahami apa yang dia dengar. Jadi kita tak nak termasuk golongan. Inilah sam'a. Amanah telinga adalah untuk faham ayat-ayat Allah ni. Baik, ni ayat berapa? 21, 20 hingga 22 tentang sam'a. Sebab itu Allah kata dalam surah 7 ayat 204 pula. Tujuh 204. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Jadi, dan apabila quri'al Quran, apa tu? Quran ini dibaca. Jadi nampak di sini ada dua perkara lah. Alat makrifah yang digunakan. Satu, digunakan untuk sampaikan. Dibaca ni untuk sampaikan satu. Baca, didengarkan. Dan satu lagi, ada pihak yang mendengar. Maknanya ada pihak yang sampaikan, ada pihak yang dengar. Itulah Quran. Quran macam itu cara dia. Mesti ada yang sampai, mesti ada yang dengar. Dan macam mana nak dapat ni? Jalan nak dapat rahmat Allah. Jadi Quran kena dibaca. Dijelaskan apa kandungannya dan pihak yang dengar mesti apa? Istimak benda tu. Dengar sungguh-sungguh. Sebab tu Allah kata bila Quran ini dibaca, fastami'ulah. Maka dengarlah, fokus betul-betul. Dengar betul-betul. Kepada Quran tu. Wa ansitu, dan diamlah kamu. Supaya dapat fokus dengar betul-betul apakah pesanan Allah dalam Quran. Supaya apa? La'allakum turhamun. Supaya kamu dirahmati Allah. Supaya kamu dapat rahmat, dirahmati Allah. Jadi sikap orang beriman bila dengar ayat Allah ni, apa dia akan buat? Allah sebut gambaran orang yang macam ni, yang dapat rahmat ni. Dia segera, cuba tengok surah 3 pula. Ayat 193. 194. Bukanlah 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini sikap orang yang dengar betul-betul tadi tu, yang dapat rahmat Allah. Apa berlaku pada diri dia? Wahai Tuhan kami, dia kata, innana sami'na, sesungguhnya kami telah pun dengar. Munadiyan, yunadi lil iman, orang yang menyeru, yang mengajak kepada keimanan. Antaranya Rasulullah ajak beriman kepada apa yang Nabi sampaikan, itu Quran ni. Apa ajaran? An aminu bi rabbikum, berimanlah kamu kepada seruan Tuhan kamu, Quran ni. Lalu apa mereka buat? Mereka dengar tu, dengan dengar tu bertambah iman. Fa'amanna, lalu kami pun beriman. Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami akan dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami, tanamkanlah daripada kami apa dia? Kesilapan-kesilapan kami, tutup. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah, wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Ini sikap orang yang betul-betul mendapat rahmat Allah bila dia dengar Quran ni, dia beriman, menambah iman dia. Dalam surah lain, maksudnya beriman ni apa? Dia nak taat lah. Dalam surah 24 pula, ayat 51. Tambah, ini sikap orang beriman ni dengar Quran. Surah 24 ayat 51.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya tidak lain ucapan orang-orang yang beriman bila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk apa dia? Yahkuma, menjadi hakim. Itu ayat Quran ni, hadis Nabi ni menjadi hak hukum. Menentukan apa dia? Jalan hidup dia sesama mereka ni. Lalu apa mereka jawab? Mereka akan kata apa? Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Jadi apa tujuan dengar, kita nak jelaskan lagi. Untuk apa? Faham, untuk taat. Quran sebut tu je. Tiba-tiba kita hari ni dengar untuk apa? Dapat pahala je. Kan? Baca untuk apa? Baca Quran, dengar Quran lah. Kita baca Quran, kita dengar sendiri kan? Proses tu dua-dua berlaku tu. Untuk apa? Dapat pahala. Dalam Quran suruh dengar untuk apa? Taat. Bila dengar nak taat, maknanya dia akan buat apa? Bila dia punya mindset, dengar nak taat, dia bukan buat apa? Baca Quran. Dia nak faham lah. Tapi bila mindset dia dengar, dia baca Quran sebab dengar nak dapat pahala je, dia akan buat apa? Baca? Baca lah, tak faham pun dia tak ada masalah. Dia tak rasa bersalah pun. Sebab mindset dia macam tu. Quran nak ubah kita, mindset kamu bila dengar Quran ni sifat orang beriman ni. Kalau betul kamu beriman, tujuan kamu dengar nak jadi macam mana nak ubah mindset ni? Kalau semua ubah mindset ni, ramai orang pusu-pusu nak faham. Tapi bila mindset ni dikekalkan, biar je, tak ada masalah, sampai bila pun macam ni lah berlaku. Tak akan berubah lah masyarakat. Sama je lah macam tu keadaan dia. Betul tak? Jadi kenalah usahakan benda tu. Jadi barulah Allah kata, siapa yang dengar Quran dan taat, barulah Allah kata apa? Inilah orang yang berjaya. Wa ulaika humul. Nak berjaya kena buat macam ni. Kalau dengar tapi tak taat, untuk pahala je, belum tentu lagi tu, tak tahu lagi tu. Tak jadi jaminan berjaya, tak ada jaminan. Tapi Allah jamin, dengar, taat, Allah jamin berjaya. Kita nak ikut yang mana? Nak ikut yang ni. Jadi kita nak kita je ke? Ke nak ajak siapa lagi? Semualah. Itulah kita kena buat tu. Baik. Itulah tujuan dengar ayat-ayat Allah ni. Jadi sebab itulah, ini kita kena jadi ciri-ciri yang Allah sebut lagi dalam surah ni. Jadi kita kena suka nak dengar, kena cari kebenaran. Dalam surah 39 pula. Ayat 17 hingga 18. Surah 17, surah 39, ayat 17 hingga 18 pula. Jadi orang yang dengar dan taat tu, dia akan jadi orang yang macam ni. Dia akan mengubah sikap dia menjadi golongan ni. Ni golongan 7-18 ni satu golongan yang Allah dah kata, inilah golongan yang Allah kata gembira. Basyir ibad, nanti Allah kata. Baik, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Fabashshir ibad. Dan orang-orang yang sentiasa berusaha untuk jauhi taghut. Taghut ni apa dia?
setiap perkara yang menjadikan Allah ini duduk belakang. Kullu ma ubida min dunillah. Setiap apa yang menjadi pujaan dia akhirnya meninggalkan Allah. So, jadi dia punya sembahan yang utama. Satu-satunya. Jadi ini tauhid. Apa saja. Bukan berhala je ni, tauhid ni. Tak sebut berhala kat sini. Tak sebut asnam. Wallazina najtanabud asnam. Tak, asnam berhala lah. Kan? Tak. Tauhid maknanya dia mewakili semua benda. Apa dia tauhid kita? Antaranya dinar dan dirham, tauhid. Jadi dijauhi, iaitu ketika dinar dan dirham tu menjadi apa? Pujaan utama dia, akhirnya ditinggalkan Allah. Kerana dinar dan dirham halang dia daripada faham perintah Allah. Itu tauhid dia. Kan? Jadi ditinggalkan. Ayya'buduha, daripada mereka apa? Menjadi hamba kepada tauhid tu. Lalu wa anabu ilallah, dan mereka berkembali kepada siapa? Kepada Allah. Lahumul busyra. Mereka lah orang yang akan dapat berita gembira. Kembali kepada Allah ni, iaitu kembali kepada Quran. Kepada melihat perintah Allah ni. Fabashir ibad, maka gembirakanlah oleh engkau akan hamba-hambaku ni. Jadi apakah ciri-ciri orang yang macam ni? Orang yang hidup dia sentiasa berusaha jauhi segala benda yang boleh jauhkan dia daripada Allah. Dan dia sentiasa, kalau nak terpesong pun dia akan kuat untuk kembali kepada Allah, yang akan dapat berita gembira daripada Allah ni. Ciri-ciri dia adalah orang yang macam ni. Ayat 18. Kita baca. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah. Wa ulaika hum ulul albab. Iaitu orang-orang yang, siapakah orang yang tadi ni dapat kekuatan macam ni? Rupanya mereka ni, ayat 18 ni, iaitu mereka ni yastami'. Nampak? Apa ni? Yastami'u ni sama tak dengan perkataan tadi? Allah kata apa dalam surah 2 tadi, 77204? Wa iza quri'al Quran, apa dia? Fastami'. Nampak ada ta ni? Kan? Sekarang ni ayat tu sama, guna kalimah yang sama. Surah 39 ayat 18 ni, iaitu orang-orang yang mereka yastami' maknanya apa? Sentiasa suka nak dengar tu. Sentiasa mendengar al-qaul, ucapan. Lalu mereka dengar dengan tujuan nak buat apa? Tadi dengar nak taat. Dengar dia tujuan nak apa? Fayat tabi'u, ittiba'. Jadi tujuan dengar tadi untuk taat dan untuk ikut arahan. Dan ikut arahan ahsan, dengan ikut yang terbaik. Ahsanu amalan, dengan buat yang terbaik. Inilah Allah kata apa? Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka lah orang yang Allah beri petunjuk, yang dapat petunjuk Allah. Rupa-rupanya bila kita baca Quran tapi kita tak ikut arahan Quran lagi, belum dapat petunjuk. Baca Quran, faham dan ikut, itulah Allah kata apa? Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Jadi sekarang ni macam mana? Dah dapat petunjuk Quran belum? Faham kan? Macam tu. Quran macam tu. Kan? Quran kitab hidayah. Macam mana? Itulah dia, ikut. Baca sampai kita boleh ikut arahan tu. Oh, yang ini rupanya buat. Itulah orang yang dapat petunjuk Allah. Hadahumullah. Dan Allah kata, Allah puji lagi, Allah angkat lagi apa dia? Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka lah orang yang Allah kata ulul albab. Siapa ulul albab? Sekarang ni kat sini pula. Siapa ulul albab? Allah kata mereka lah ulul albab tu, orang yang bijaksana, sihat waras akal dia. Siapa ulul albab? Apa ciri-ciri ulul albab? Yang dapat pelajaran daripada kebaikan Allah Allah turunkan ni. Buka surah 38 ayat 29. Inilah ulul albab.
Inilah ulul albab. 38 ayat 29. Dia baca macam mana? Dia dengar ucapan terbaik dengan cara macam mana dengar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad. Ni kelas subuh tadi ni. Supaya apa? Apa mereka buat? Liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Wa liyatadhakkara ulul, nampak? Supaya apa ni? Orang-orang yang ulul albab ni dapat ambil pelajaran. Macam mana kita nak dapat pelajaran Quran? Dengan jalan apa dia? Memahami kandungan ayat dia. Ni nama dia apa? Tadabbur. Inilah baca Quran yang patut. Inilah baca Quran yang sebenarnya. Inilah ulul albab lah kata. Baca dengan tadabbur ayat dia. Banyaklah benda dia kena buat. Bila tadabbur ni maknanya dia tak boleh kait dengan ilmu, dia kena ada kait dengan ilmu alat lain. Kenalah belajar sikit bahasa Arab. Kenalah belajar terjemahan sikit. Bukan banyak pun, sikit-sikit. Kenalah rajin datang kelas terjemahan. Kan? Kena tahu. Barulah mencapai maksud objektif yang Allah nak dengan Quran. Kan? Inilah jalan dia. Jadi benda ni kena kempen dah ni. Kan? Kalau tidak tak jadi. Itulah dia. Ini program yang Allah nak kita buat. Inilah satu program rencana Allah nak kita buat supaya kita dapat kebaikan. Sebenarnya. Inilah yang berlaku. Jadi hari ni tengok bila manusia tinggal Quran macam-macam kan. Orang yang fasik pun jadi model. Hari ni orang yang buat apa? Baru ni. Jadi model Dipanggil pula dah jadi interview. Orang yang buat apa? Porno dipanggil untuk interview pula. Sebagai kononnya dapat pengajaran. Apa benda ni masyarakat macam ni? Kita pun dah pening dah. Jadi sekarang ni Tauhid buat kerja. Dan mereka buat kerja begitu tegar, hebat sekali. Kita pula tidur tak buat kerja. Bukan kita tak buat kerja untuk orang ni. Kita punya kerja sendiri pun kita pun tak nak faham. Macam mana kita nak pergi kat orang lagi? Kita pun sendiri malas. Kita nak ajak orang faham ke? Kita pun malas nak faham, nak ajak orang faham ke? Kita dulu kena buat. Macam itulah keadaan dia. Jadi inilah amanah sam'a tu, panjang lebar yang kita bincang ni. Baik, apa halangan manusia pula? Tadi ini sekarang ni adalah ciri-ciri mukmin. Ciri-ciri orang berjaya, ciri orang beriman dengar Quran. Apa dia tadi? Dengar untuk faham, dengar untuk taat, dengar untuk ikut arahan. Itulah tujuan baca Quran. Sama ada baca sendiri ataupun bacakan, dengarkan dengan orang lain. Dua hala. Kan? Barulah ini dapat rahmat Allah. La'allakum turhamun ni. Surah 7:20. Semua ni boleh baca balik. Cuba tengok balik. Pusingan kitaran ayat ni je. Okey, sekarang ni kita pergi kepada golongan yang tadi syarrud dawab pula. Sebenarnya seburuk-buruk makhluk. Jadi yang menghalang mereka daripada dengar ni. Dalam surah 17 dulu. Kita buka surah 17 ayat 45. Hingga 46. Ini halangan. Surah seterusnya 17 ayat 45 hingga 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Dan apabila engkau wahai Muhammad, jadi ini Allah gambarkan ni. Tengok, Nabi apa kerja Nabi? Terangkan Quran. Qara'atal Quran, ada sebut benda lain? Dan apabila engkau baca Quran kepada orang ni, yang Nabi nak dakwah dengan Quran. Apa Allah jadikan dia? Ja'alna bainaka, kami jadikan di antara engkau, wa bainal ladzi, dan di antara orang yang apa? La yu'minuna bil akhirah. Inilah halangan pertama, apa dia? Tidak yakin dengan hari akhirat tu. Tidak yakin dengan hari akhirat. Jadi bila kami baca Quran ni, bila engkau baca Quran ni kitab yang nak bawa manusia ni kepada tu. Jadi dia ada halangan, ada hijaban masturo, hijab yang menutup daripada dia boleh faham apa yang Nabi baca. Itu hati dia tak dapat faham. Kenapa? Dia sibuk dengan tadi lah. Sibuk dengan apa? Hati dia ada penyakit. Sebab tu kata ulama, bila manusia ni jauh daripada Quran, Quran ni zikrullah. Itu kata ulama, zikru. Para salaf dia kata zikrun nas, zikrun nasi, sikit lah. Ya. Zikrun nasi da'un wa zikrullahi, sedangkan zikrullahi dawa'un. Okey, dapat? Ingat manusia adalah penyakit. Bincang hal manusia je kan, tengok manusia sibuk dengan medsos apa semua. Ni dia kata apa? Penyakit daun. Ni memang hati pertama penyakit lah. Wa zikrullahi, sedangkan ingat Allah kat mana? Antaranya Quran lah. Banyak dengan Quran ni, inilah ubat, dawa. Jadi manusia ni bila sibuk sangat dengan dunia dia, memang akan bibit-bibit penyakit sampai. Jadi bila baca Quran, susah nak memang susah. Itulah orang yang la yu'minu bil akhirah. Bukti dia tak beriman akhirat, persiapan dia pun tak nampak pun. Tak sungguh-sungguh, tak betul-betul. Kan? Jadi dia tak beriman. Itulah maksud kata la yu'minu bil akhirah. Jadi orang macam ni akan terhalang, ada hijaban mastura, ada hijab yang menghalang dia. Jadi Allah kata dalam ayat 46 seterusnya, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dan kami jadikan atas hati mereka itu ada akinnah. Akinnah ni penutup juga. Penutup, bumbung, tutup. Akinnah ni kalau dalam maksud dia, kalau mutiara dia duduk kat mana? Dalam cengkerang tu kan, tutup kan? Tutup. Jadi dia tak kena pun apa-apa. Itu akinnah. Hati dia duduk dalam tu. Jadi Quran ni tak boleh tembus kat situ. Tak boleh tembus. Ron, dia ada
kekotoran dah. Jadi dia tak boleh dah nak tembus selaput tu. Jadi akinah ni ada halang kat hati. Akhirnya mereka tak berjaya untuk apa? Yafqahu, faham dia. Tak dapat faham Quran. Nabi baca Quran. Tapi mereka tak dapat faham Quran tu. Kerana apa? Hati yang telah pun penyakit. Penyakit apa? La yu'minuna bil akhirah. Ni yang bahaya. Ni halang. Jadi kenapa kita tak rasa apa-apa, tak rasa bersalah dengan Quran kan? Tak dapat nak ni. Check balik kenapa. Ya Allah kata, jadi yang halang mereka daripada mereka boleh faham ayat-ayat Allah tu, dan wa fi adanihim waqra, dan telinga mereka ada penyumbat, ada sumbatan. Dan wa iza zakarta rabbaka fil Quran, dan bila engkau sebutkan perintah-perintah dan larangan Allah, Tuhan kau dalam Quran, wahdah, semata-mata, isu ni je kita sebutkan, apa dia? Wallau ala adbarihim nufura, dan mereka berpaling, membelakangkannya, lari daripada peringatan ni, tak nak. Jadi inilah kesan daripada itulah la yu'minuna bil akhirah tu. Jadi punca pertama apa? Tak beriman dengan hari akhirat. Jadi kenapa jauh daripada Quran? Jadi bukti beriman kepada akhirat, apa tempat utama? Al-Quran lah. Al-Quran, ayat ni jelas cakap macam tu. Kan? Penghalang manusia akhirnya dia jauh daripada Quran rupanya. Apa dia? La yu'minuna bil akhirah. Okey. Dalam surah 47 pula. Satu lagi surah. Ayat 16. Ni alat makrifah yang pertama. Nanti kita masuk yang kedua pula. Ini bincang telinga je. Bintang pendengaran je. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قَالَ آنِفًا. Dan dari sebahagian daripada mereka ada orang yang apa dia? Yastami'u ilaik. Maksudnya perkataan yang sama tak? Wa iza quri'a al-Quran fastami'u lahu kan? Tadi Allah suruh kita allazina yastami'una al-qaula, surah tadi. Jadi sekarang yang ni pun wa minhum may yastami'u, sama juga. Dengar macam mana? Memang dengar betul lah. Dan ada orang yang dia betul-betul dengar apa yang engkau bacakan, iaitu Quran. Nabi sampaikan Quran dan hadis Nabi ni pada kelompok yang ada di Madinah tu. Semua sekali kena, semua suruh dengar. Tak kisahlah siapa pun, termasuklah munafik sekali. Jadi ayat ni Allah nak sebutkan, ada sebahagian mereka yang dengar apa yang kau ucap juga, sama je. Tapi hatta idza kharaju min indik, bila mereka keluar dari sisi engkau, qalu, dan mereka berkata kepada siapa? Orang-orang yang ada ilmu, iaitu para sahabat. Madza qala anifa, dia cakap apa tadi? Apa yang disebut tadi? Jadi mereka tak dapat fahami. Kenapa? Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, kerana mereka ini adalah orang yang Allah telah pun menutup hati-hati mereka daripada boleh faham. Wattaba'u, kenapa? Sebab mereka mengikut hidup ikut hawa nafsu. Tadi cinta dunia, sibuk dengan dunia. Quran gagal faham. Sebab sibuk dengan dunia menyebabkan kita gagal boleh faham Quran. Dan ini pula sibuk layan hawa nafsu juga menyebabkan kita gagal faham Quran. Boleh? Pertama apa tadi? Sibuk dengan dunia, maka kita akan gagal faham ni. Jadi kesimpulan itulah fungsi saluran pertama kita apa dia? Pendengaran ni lah perkara paling utama untuk kita tumpukan perhatian kita lah dengan ayat-ayat Allah ni untuk faham. Jadi dengan ayat Allah pertama untuk apa?
Tujuan dengar Quran, kita buat kesimpulan lah. Tujuan dengar Quran, pertama, untuk faham, lagi, ikut, taat. Taat perintah lah. Punca gagal faham? Punca gagal faham tadi apa? Tak yakin. Tak yakin dengan akhirat. Sekejap. Tujuan dengar Quran. Tujuan dengar Al-Quran untuk apa? Dengar dan baca lah. Dengar atau apa? Baca Quran. Untuk faham. Dalil itu semua ada kat sini kan? Yang kedua, untuk ikut. Yang ketiga, untuk taat. Semua lebih kurang. Untuk taat. Punca gagal faham ni? Punca tak faham? Sibuk dengan dunia je lah. Jadi kalau nak kuatkan lagi surah 30 ayat 7. Lagi layan hawa nafsu. Yang ketiga ada lagi satu. Nanti kita pergi. Surah 30 ayat 7. Tengok ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi mereka hanya mengetahui belajar sampai pandai tentang perkara yang zahir dari kehidupan dunia. Jadi kita kena ingatkan, tegaskan ayat ni bukan bermaksud menghukumkan haram. Tinggalkan dunia, belajar akhirat, bukan. Kena faham kat situ. Allah nak beritahu perkara yang perlu diutamakan. Perkara yang perlu diutamakan. Tak mungkin seorang tu ditinggalkan dunia, dia boleh capai tujuan akhirat. Tak mungkin. Sebab dunia memang jambatan akhirat. Memang kena. Tapi di sini tak sampai tujuan akhirnya. Sebab tu ada hadis Nabi. Hadis tu Nabi beritahu. Hadis tu panjang. Nabi dia lukis. Ini hadis ni menunjukkan Nabi belajar. Saya dah beritahu belum? Nabi ni sebab itulah kita kena ada ABM. Kita bila buat dunia semua pandai ada ABM, betul? Apa ABM? Alat bantuan mengajar. Ada whiteboardnya. Nak belajar apa? Nak belajar benda sikit-sikit je. Untuk dapatlah hidup kat dunia ni yang pendek je waktu 60-70 tahun. Dia punya ABM bukan main mahal lagi. Macam-macam buat tu. Semualah macam-macam. Nanti dia siap ada umur 6 tahun sekarang dah ada apa? Graduation dah. Mahal tu kos tu. Semua. Saya pergi tengok lah kan. Dengan dia punya kelengkapan tu semua. Dia punya, canggih lah. Kalah lah. Tapi untuk dapat apa tu? Seronok-seronok kat dunia dapat lah. Dia kata ilmu lah tu, ialah. Ilmu dunia lah. Tapi dia punya sungguh dia bukan main. Tiba-tiba beri akhirat, tak apa. Dengar je, langok je, dengar je. Okey, Alhamdulillah. Macam tu lah. Jadi Nabi ajar sahabat pun walaupun dalam keadaan waktu tu terhad. Apa pun tak ada. Kertas pun tak wujud lagi. Tapi Nabi usaha adakan ABM. Nabi lukis kat pasir. Hadis tu. Hadis daripada Ibnu Mas'ud. Nabi buat cerita. Jadi hadis ni hadis fi'lin lah. Ibnu Mas'ud tengok perbuatan Nabi dan dia cerita balik.
Jadi khatta Rasulullah, khatta Nabi SAW, khattan murabba'an. Nabi lukis 4, segi 4 kat pasir. Sahabat-sahabat sebenarnya kerumun tengok, okey, Nabi ambil satu kayu, Nabi lukis kat pasir. 4 petak. Kemudian Nabi lukis lagi khatta, garis yang keluar, akhraja, keluar daripada petak ni. Nabi pun lukis garis keluar sampai luar ni. Kemudian Nabi lukis lagi khatta saghirah, garis-garis kecil sampailah janbi di hujung petak ni. Macam ni je Nabi buat. Lepas tu Nabi kata, haza insan. Lain yang ni, yang dalam ni, tebal sikit lah saya buat ni. Haza insan. Ini manusia. Ni garis ni kita. Wa haza ajaluhu. Ini adalah ajal dia, petak ni. Yang ni. Muhitun bihi. Ini adalah ajal yang mengepung manusia ni. Ajal dia kepung dia. Kemudian Nabi kata, wahaza, dan ini Nabi kata, garis kat luar ni amaluhu. Dan ini adalah, apa ni? Cita-cita. Bukan, amalan ain. Ni hamzah. Cita-cita manusia menjangkau ajal dia. Bukan main lagi. Manusia memang cita-cita dia jangkau ajal dia. Sebab tu kata ulama hurai hari ni, ada satu benda manusia ni yang menjangkau ajal. Apa dia? Cita-cita. Sedangkan dia punya jasad, dia punya semua benda takkan lebih daripada ajal. Tapi ini je. Baik, jadi ini ada satu benda. Dan Nabi kata, garis kecilnya apa? Ini al-a'rad. Al-a'rad dia. Al-a'rad ni apa? Ini adalah cabaran ataupun dugaan yang ditempuhi sepanjang perjalanan dia sebelum ajal. Ditempuhi. Ini cabaran kita. Jadi Nabi kata, akhta'u iza, apabila manusia lepas cabaran sini, dia akan rempuh cabaran sini. Dia akan rempuh sini, sampailah ajal dia pun sampai. Inilah hidup kita. Jadi sekarang ni, yang inilah dunia. Ni dunia. Yang ni akhirat. Jadi kesimpulan dia sebab itulah dalam surah 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus solihatu khairun indallah inda rabbi wa thawaban wa khairun amala. Jadi amalan ni sepatutnya jangan kat sini. Amalan kita biar kat sini. Amalan ni iaitu amalan untuk bersedia untuk ajal. Bukan amalan yang mustahil sampai. Manusia lebih suka bercita-cita benda yang tak pasti. Dan lupa untuk mempersiapkan benda yang dah pasti. Sini pasti, sini tak pasti. Tapi manusia telah ditipu oleh benda ni. Yang nak ajar kita benda ni. Sebenarnya ini pasti lah. Sebab ni dah kepung. Dia tak akan pergi sampai sini punya. Tapi dia punya bukan main. Ajalnya yang mengepung dia. Yang muhitun bihi, yang mengepungi manusia tu. Dan dia pasti tak akan capai apa yang dia nak untuk dunia. Maksudnya Nabi nak bagi tahu inilah hakikat dia. Jadi apa yang Allah sebut dalam ayat ni? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka sibuk pula yang ni. Kan? Hakikatnya benda ni pasti tak tercapai. Memang taklah sebab dah ada kena kepung. Yang pasti ajal. Tapi apa? Akhirnya manusia dirugikan benda, banyak waktu dia untuk tu. Jadi kerana ni akhirnya halang dia daripada apa? Jadi benda yang cerita tentang ajal ni persiapan apa dia? Al-Quran lah. Al-Quran lah cerita dia yang paling apa kata? Yang paling ampuh sekali cerita tentang akhirat, tentang ajal. Tempat dia kat mana? Al-Quran lah. Manusia bimbang tak faham. Dia hantar tak anak dia tuition ke, dia bimbang, dia kempen, ya Allah, kita ni habislah gelaplah masa depan.
masyarakat kita tak faham Quran? Ada tak? Tak. Tapi dia kempen gelap masa depan bila bahasa Inggeris tak pandai dan nanti susah nak kerja, kan? Macam itulah keadaan dia. Bukannya tak boleh, tapi yang paling utama yang ni lah. Ini yang patutnya dia ditekankan. Jadi wahum anil akhiratihum ghafilun, dan mereka ni di akhirat mereka lah lalai tentang akhirat. Itulah. Kenapa ni? Apa punca semua ni? Kerana manusia tak jadikan amanah yang utama, iaitu telinga dia untuk apa? Dengar ayat-ayat Allah tadi. Inilah kesimpulan dia, kita cerita tentang telinga tu. Ini hadis ni dalam Sahih Bukhari ada. Nanti boleh cari. Cari perkataan ni. Ajaluhu muhitum bihi. Panjang hadis ni. Tapi hadis ni, kalau tak lukis, kita tak faham. Kita baca teks je. Kita takkan faham. Kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Tapi susah sikit nak faham. Mana satu garis petak yang mana satu? Kena tahu. Dia sudah lukis. Ibnu Mas'ud bagi tahu balik. Nabi, satu hari Nabi lukis, Nabi tulis. Khotoh ni garis. Nabi gariskan satu petak. Kemudian Nabi gariskan satu garisan yang sampai keluar daripada petak. Kemudian Nabi gariskan garisan kecil-kecil yang tak lebih daripada petak. Itu maksud kata Ibnu Mas'ud tu. Jadi macam inilah maksud dia. Hadis tu hadis apa? Hadis ni ada qaul Rasulullah. Ada lagi perbuatan Nabi. Hadis ni sebenarnya perbuatan Nabi. Ibnu Abbas cerita balik. Ini penting kan. Jadi Nabi ada ABM, alat bantuan mengajar apa yang ada je. Pasir pun pasir lah. Sebab tu cikgu alhamdulillah, cikgu dah beli apa pagi tadi kelas whiteboard tu semata-mata untuk kelas tadabbur je. Buat ada kan, alhamdulillah. Nikmat itu mudah-mudahan dapat jariah besar lah. Kita ubah sikit kan macam mana cara belajar Quran. Mula tadi susah je kat tengok nak buka tu. Ramai juga yang masih cikgu Rohana kena bantu banyak lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itulah kita nak belajar, nak usahakan. Sebab itulah banyak benda yang kita nak keluarkan. Alat bantuan mengajar ni bukannya macam ni je. Satu lagi, macam apa yang Ustaz Samirah keluar. Kita buat buku solat sesuai dengan budak remaja punya. Benda-benda macam ni nampak macam remeh. Tapi benda ni bukan remeh pun, penting benda ni. Dan dia pula nampak je buku tu bila dah keluar. Tapi mahal benda tu, kos dia tinggi. Kita perlukan apa pula? Infak, sumbangan, support benda tu. Dan benda tu jadi apa orang kata? Asar. Bekas-bekas kan? Dalam surah Yasin apa dia kata? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan orang yang mati, makhluk yang mati, dan kami catat apa dia? Apa yang mereka sendiri buat, dah lakukan, dan apa bekas-bekas kesan daripada yang mereka tinggal. Asar. Kita buat rupanya ada kesan kat belakang Allah tulis. Kalau kesan buruk, buruklah tulisannya. Kalau kesan baik, baiklah. Jadi kita nak tinggal asar yang baik, macam mana cara dia? Tolong, sokong, dokong benda-benda yang baik ni lah. Sebab tu kita nak keluarkan buku-buku. Buku yang kita buat tu, nak buat nafas baru balik. Orang kata nafas baru lah kan. Sesuai dengan yang sekarang. Buku hadis kita yang kecil tu dulu teks saja. Zaman sekarang ni orang kata apa? Lukis lagi. Kita buat lawa-lawa untuk budak tengok, mudah. Benda-benda macam ni lah ni. Ni alat bantuan mengajar untuk alat makrifah ni boleh betul-betul faham function untuk benda yang baik. Sekarang ni ramai guna alat makrifah, memang function untuk guna kat mana? Benda yang menjangkau ajar yang tak akan sampai. Rugi, kita dah telah dirugikan dengan banyak macam tu. Sumbat benda tu banyak-banyak. Jadi kita kena lawan arus tu dengan buat benda yang berbeza. Dan ini bukan mudah. Ni satu perjuangan sebenarnya. Ni satu perjuangan kita. Jadi itulah harap-harap semua dapatlah fahami apakah yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak bina benda ni di sini. Itulah harap sampailah kita ni apa? Dengan apa yang kita buat ni menjadi bekalan besar kita yang kita dapat temukan Allah di hari yang kekal tu lah. Asas usaha-usaha kita ni yang tak banyak mana pun kan. Tapi kita buatlah, diharapkan apa yang kita buat ni dinilai besar di sisi Allah. Dengan ikhlasnya kita dan sungguhnya kita lah. Jadi itulah dia. Hari ni kita cerita tentang apa dia?
Alat makrifah pertama, telinga. Ini nikmat besar Allah yang kita nak gunakan sekarang ni. Untuk isi kehidupan kita ni, waktu-waktu terluang kita yang masih berbaki ni. Dan juga yang lebih-lebih lagi ialah kita nak untuk siapakah maklumat ni, saluran ni disampaikan generasi lepas kita ni yang nak tinggal ni. Budak-budak ni. Kan? Lagilah. Sebab kita dah nak, mungkin dah tak ada dah lagi. Tak lama lagi lah. Itulah sedikit sebanyak untuk kupasan kita pada ni. Belum cerita bab syukur lagi maka sebagai tanda kesyukuran belum lagi. Nanti kita bincang penglihatan pula. Ini semua pendengaran je. Apa dia? Oh, tidak bersikap, tidak ambil peduli. Ni. Dia tak mahu ambil peduli. Ni dalam surah 21. Oh, lupa tutup satu lagi. 21 ayat 1 hingga 2. Tak ambil peduli, tak ambil serius. Atau ambil serius. 21 ayat 1 hingga 2. Asyik baik Puan Zalina beritahu. Saya nak tutup ni tadi. Lupa pula. Satu lagi, yang ketiga, punca tak faham Quran ni. Sebenarnya banyak lagi, cuma ni kita buat 3-3. Senang ingat. Punca satu lagi, surah 21 ayat 1 hingga ayat 2. Sama juga perkataan apa? Istama. Semuanya istama'u perkataan ni. Begitu pentingnya Quran ni. Untuk menjadi apa dia? Sesuatu yang paling banyak dimasukkan saluran utama kita, iaitu pendengaran kita. Okay, kita baca ayat 1 dan 2 sebagai penutup untuk bagi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Jadi iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Maksudnya apa? Waktu untuk menghitung segala perbuatan kita telah semakin hampir. Waktu untuk audit apa yang kita buat dah makin dekat. Faham Waktu untuk audit segala tindak tanduk kita sudah makin hampir. Dan yang datang tu, dia yang datang kat kita. Kita memang nak lari. Tapi dia sedang kejar kita. Dan kejar dia tu, dia semakin dekat. Bukan makin jauh. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan manusia ni, mereka ni apa? Tetap berada dalam mod lah ni, fi ni. Keadaan lalai, dalam keadaan mu'ridun. Berpaling daripada peringatan ini. Apa dia? Peringatan ni datang dari mana? Apa sumber? Peringatan ni sifat dia dikena dengar. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim. Tidaklah datang kepada mereka min zikrin. Jadi bila sebut min zikrin ni, kalau nampak ada ni, min ni zaedah. Maksudnya, tidaklah datang apa saja peringatan. Peringatan yang datang daripada Tuhan mereka. Yang muhdas maknanya, macam inilah maknanya Allah. Kita ni, Allah ni kan kalau cikgu, dia nak ajar murid dia, dia buat metod ni. Alah, tak dapat juga. Okey, dia ubah metod lain pula. Tak dapat juga. Dia kalau boleh nak bagi, dapat juga. Allah ni macam-macam cara Allah bagi supaya kita dapat peringatan. Tapi kita semuanya, apa dia? Setiap kali datang, cara yang baru, peringatan Quran ni, yang lain kan. Tapi apa berlaku? Illa istama'uhu, melainkan mereka dengar. Tapi yal'abu, tak peduli, tak ambil serius pun. Tak pernah ambil serius. Semua main-main je. Semua sambil lewa je. Tapi bila bab lain, ni tak boleh main-main, ni kena serius. Tapi bila Quran, alah, apa salahnya, dengar je lah, baca je lah.
Kan? Jangan serius sangat. Bila Quran jangan serius sangat. Kan? Bila bab lain tak boleh, ni mesti buat. Oh, boleh macam tu. Itulah yang berlaku. Setiap kali datang, itulah yang berlaku. Jadi, sedangkan mana lebih serius dan lebih menakutkan? Kalau lah tadi dia gagal kat dunia tu kan, paling kuat pun, dia merempat teruk sangat ke? Tak kan? Tak adalah terazab teruk. Tapi kalau yang ni, apa berlaku? Ni, kalau dia sabar dapat pahala lagi. Tapi yang ni, kalau dia gagal ni apa? Ini memang serius sebab dia akan kekal di azab sengsara. Serius dah tu. Tapi tak. Jadi inilah yang berlaku. Jadi inilah punca manusia kekal tak faham Quran ni. Apa dia pertama? Sibuk dengan dunia. Yang kedua? Sibuk layan nafsu dia. Dan yang ketiga? Tak peduli, tak serius. Bila dia bab ni tak serius, tak apa. Kita nak cuba bagi serius, pula dia halang pula kita. Contohlah, kalau ada macam tu, tak patutlah. Patutnya kena sokong lah benda ni. Jadi itulah halangan-halangan dia. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ni. Inilah tujuan kita baca dan dengar Quran. Dan kita ajar Quran. Kita buat tadarus, kita buat tilawah Ramadan. Ingat, ini prinsip utama. Nak apa? Bagi faham, bagi kita boleh ikut dan bagi boleh taat. Mudah-mudahan mindset ni berubah. Bukan pada kita je. Mengubah semua landscape tentang Quran ni pada masyarakat kita. Itulah yang kita nak usahakan. Baik, sampai sini dulu untuk pagi ni. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.